akan tolong kita selama mana kita ada rasa nak tolong orang. Ini jadi rupanya cara yang kita kena faham sebalik daripada biasa apa yang kita faham. Baik, berdasarkan aku telah baca Asmaul Husna, maka kita baca, saya akan bacakan doa di sini. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka wa adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsan aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi wa an taqdiya hajati hajatina ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil Alhamdulillah kita sama-sama melihat pada ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-6. Baik. Pada ayat yang ke-6 kita bacakan di sini insya-Allah pada ayat yang ke-6. Suka saya bagi yang bawa kitab ya. Suka kita tengok balik pada muka surat yang pertama tu. Ya, kalau dituliskan tu surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah, jumlah ayatnya ada 7 berikut basmalah. Menurut pendapat yang menganggap bahawa sebagai salah satu ayat daripadanya, sedangkan ayat yang ke-7 menurutnya adalah mulai daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai dengan akhir surah. Jika basmalah dianggap bukan sebagai salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah, maka ayat yang ke-7 bermulai daripada ghairil maghdub sampai pada akhir surah. Berdasarkan perkataan ini bahawa maka sebelum ayat yang ke-7 diperkirakan ada kalimat qulu seperti ayat yang ke-7, itu maknanya sealur dengan ayat-ayat sebelum ayat iyyaka na'budu yang kesemuanya itu sebagai doa dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dulu kita akan beritahu tentang bahawa kalam Al-Quran adalah kalam Allah. Jadi bila kita membacanya ya, membacanya
Ini juga menjadi fitnah. Kita tengok, saya tengok dalam internet. Dalam internet menyatakan bahawa kalaulah Fatihah itu adalah kalam Allah, maknanya words of God. Kenapa pula words of God ada kata tunjukilah kami jalan yang lurus? Mana kalau itu dia bukan words of God, tetapi Muhammad punya perkataan yang kemudian didakwa sebagai words of God. Sebab perkataan itu bermaksud tunjukilah kami. Takkan Allah nak bagi tahu tunjuklah kami jalan yang lurus. Maka di sana sebenarnya ada apa yang disebut sebagai takdir. Apa takdir? Qulu, katakanlah, ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya ayat itu ada bermaksud sebelum dari itu adalah katakanlah ihdinas siratal mustaqim. So bila maksudnya adalah katakanlah, tunjukilah kami jalan yang lurus, maknanya siapa yang suruh katakanlah itu? Allah. Maka itu yang patut difahami, sebab dalam bahasa Arab ada perkataan itu ada dalam bentuk lafaz dan ada perkataan datang dalam bentuk takdir. Takdir maknanya seolah-olah ada di situ. Banyak sekali kita akan jumpa, dan itulah cara bahasa Arab ya. Kadang-kadang tak ada, tetapi Masya Allah ada pada takdir. Ya. Macam dulu ada saya cerita pasal selawat, kan? Selawat syifa, selawat apa tu? Ada cerita? Kelas lain. Itu ayat standard kan, Masya Allah. Memang wajah-wajah orang soleh di mana-mana sama, dia payah nak bezakan ya. Ni orang soleh Seadam ke, orang soleh di KL ke. Contoh ya. Macam yang kadang-kadang orang tersalah faham ya. Mungkin kalau kita tak teliti dengan mendalam dari segi struktur bahasa Arab, kita kadang-kadang tersalah faham, tersalah anggap, tersalah tanggap, tersalah memberi pandangan. Contohnya bila orang baca selawat tafrijiyah kan, Allah, sebab saya cerita pun rasa macam cerita ni, tapi tak apalah sebab bahasa tetap tu ya. Yang satu tempat tu dia kata tak boleh ya, sebab dia boleh jatuh kepada syirik kan, selawat tafrijiyah ataupun selawat syifa tu contohnya. Ni saya nak contohkan bagaimana kedudukan takdir yang dikatakan takdir. Okey ya. Jadi macam mana bunyi selawat syifa sebagai contoh? Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Baik ya, baik. Setengah orang beranggapan bahawa salam. Kenapa salam? Sebab di sana Nabi dianggap sebagai seorang yang menyembuhkan. Sedangkan fa'idza maridtu fa huwa yashfin, apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Maka syifa datang daripada Allah. Maka bila kita kata Nabi Muhammad yang menyembuhkan, maknanya kita juga telah salah, sebab bukan Nabi tak sampai menyembuh seperti Allah menyembuh. Okey ya. Sedangkan kalau kita tengok pada selawat itu ataupun selawat tafrijiyah, selawat yang melepaskan kita daripada permasalahan. Sekali lagi, Nabi melepaskan permasalahan, sedangkan yang melepaskan permasalahan adalah Allah. Sedangkan kalau kita tengok sebenarnya ya, kalau kita kata Allahumma salli, cuba kita terjemah sama-sama tengok. Ya Allah, Allahumma mana ya Allah, salli. Mana salli? Siapa yang sejahterakan? Allah mensejahterakan siapa? Nabi Muhammad. Allah mensejahterakan Nabi Muhammad. Allah, ya Allah, engkau sejahterakanlah kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbi, yang merawat, mengubat, mendoktorkan, tibbil qulub, yang merawat qulub hati. So, siapa yang merawat? Muhammadin tibbi. Siapa yang rawat? Siapa yang merawat? Nabi Muhammad. Okey, boleh tak?
Boleh tak Nabi Muhammad merawat? Boleh tak Nabi Muhammad merawat? Sebab apa boleh? Oh, Allah. Okey. Baik. Sebenarnya dalam ayat tadi tak ada pun mention yang Nabi Muhammad itu merawat. Tidak ada. Yang ada siapa? Yang ada siapa? Okey. Sebab itulah ayatnya berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Nampak ada kalimah tibbi merawat, dikatakan. Baik. Di antara Muhammadin tibbi, dia ada satu takdir. Ya Allah, engkau selawatkanlah kepada Nabi Muhammad salatan tibbi. Sebenarnya takdir di situ maknanya tak ada dalam perkataan, tetapi maksudnya adalah ya Allah, aku minta pada engkau berilah kepada Nabi Muhammad, engkau berilah selawat kepada Nabi Muhammad, satu selawat yang selawat itu merawat hati. Ada tak di sana Nabi Muhammad dikatakan yang merawat ke, menyembuh ke, mengapa ke? Tak ada sama sekali. So apa yang menyembuh? Selawat. So selawat daripada siapa? Daripada awal kita sebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat itu yang menyembuhkan hati. Sebab kita tahu kan dalam hadis Nabi, barang siapa baca satu selawat pada Nabi, maka Allah memberi selawat pada orang baca selawat itu 10 selawat. Dan selawat itu, Masya Allah, selawat itu macam-macam maksud kita boleh dapat. Keberkatan, kerahmatan, keafiatan, kesihatan dan segala macam. Jadi nampakkan maksud dia? Jadi orang kata bahawa syirik disebabkan oleh kita beranggapan Nabi Muhammad menyembuhkan. Walaupun perkataan itu memang kalau pun nak kata Nabi Muhammad pun bukan dikatakan menyembuhkan pun, sebab dia kata baru merawat. Macam kita pergi merawat, orang merawat. Tapi itu pun Masya Allah tak ditulis supaya orang faham bahawa bukan juga Nabi Muhammad merawat, tetapi yang merawat siapa? Ialah Allah. Siapa? Selawat. Itulah contoh memahami yang dikatakan takdir, sama ada bentuk perkataan yang ada atau tak ada. Ya, tafrijiyah sebagai contoh. Itu lagi jelas. Dan surat tafrijiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan. Nampak dia sebut perkataan salatan tunjina. Nampak? Yang kita katakan takdir tadi, ya Allah engkau selawat kepada Nabi Muhammad salatan, satu selawat. Yang selawat ini mengeluarkan kami, melepaskan kami. Bukannya Nabi Muhammad, tetapi selawat. Selawat siapa? Allah punya selawat yang akan melepaskan kita. Jadi Masya Allah, ni yang kadang-kadang dalam bahasa Arab kita tak telitikan, kita tak nampak bahawa di sana bahawa adanya sama ada lafaz atau takdirnya al-i'rab wa taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Sama ada lafaz kita nampak salatan atau taqdiran tak nampak, tetapi ada pada takdir. Qulu ihdina as-siratal mustaqim. Tak ada, tetapi ada pada takdir. Okey, begitu. Baik, kita tengok insya-Allah perbincangan kita di sini, dan saya harap masya-Allah kita dapat manfaat. Ya Allah, sama-sama dah makan sarapan dah ke semuanya? Alhamdulillah. Dah tegur orang sebelah. Oh ya, Ustaz lama sangat sampai kami sempat bersama-sama. Alhamdulillah, hikmah lama. Itu ya, saya lupa nak minta maaf tadi ya. Lambat datang sebab masya-Allah hujan di belakang kami sana hujan, dan biasalah ya. Bila hujan tu memang masa tu agak terkrek ya. Okey, jadi kita jangan buang masa lagi. Kita tengok pada ayat yang ke-6. Ini kita akan mula setelah kita berbincang tentang beberapa ayat sebelum daripada itu, dan kita doa pada Allah seperti biasa. Ya Allah, fathihna, ya Allah, fahamkan kami dengan mendalam ya Allah tentang apa yang kami pelajari ini ya Allah, sedalam-dalamnya ya, sebab
kita nak Al-Quran ini akan menjadi sesuatu benda yang boleh menjadi hujjah kepada kita. Ya, kata Nabi, Al-Quran hujjatun laka. Dan kita minta, baik, kita baca ya. Bila pada ayat ihdinas siratal mustaqim, ya, pada ayat ihdinas siratal mustaqim, apa kata kita baca sama-sama insya-Allah, ya. Jadi ada nak kerja sikit kan? Baik. Boleh? Baik, sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Menurut terjemahan yang ada di sini, ya, ingat ya, terjemahan artinya adalah ihdina, tunjukilah kami as-sirata, jalan al-mustaqim, yang lurus. Baik, makna artinya adalah bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu itu kita sambung nanti, yaitu pada ayat yang ke-7. Baik, semua yang saya kasih sekali lagi, ayat ini kalau kita tengok dalam hadis kursi yang telah kita sebutkan sebelum daripada ini, kalau ayat yang sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dalam hadis kursi menyatakan bahawa aku telah berikan Fatihah itu kepada dua bahagian. Ingat tu, separuh untukku kata Allah, separuh untuk hamba-Ku. Nisfu li wa nisfu li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al wa li 'abdi ma sa'al. Separuh untukku. Sebab tu bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, istimewanya surah Fatihah, maka di sana Allah menjawab, ya, Allah menjawab athna alayya 'abdi. Ya, kita baca mungkin laju je, tetapi Allah menyatakan bahawa Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha hebat, maka menjawab. Begitu juga berkata Ar-Rahmanir Rahim, majadani abdi, ya, sampailah kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kita baru berbincang pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu pada ayat ini terbagi dua, satu untuk aku, satu untuk hamba-Ku dalam ayat ini. Tetapi lepas daripada itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, semua itu adalah di abdi. Itu semua adalah untuk hamba-Ku kata Allah Subhanahu wa taala, sebab wali abdi masa'al, sebab di sana apa yang diminta oleh hamba. Jadi ayat yang sesudah daripada ini adalah ayat minta. Ayatnya adalah ayat minta. So mari kita cuba berbincang, insya-Allah kita berbincang tentang ayat yang dikatakan ayat meminta ini bersama-sama. Dan semua yang saya kasih sekalian, ingat nama lain bagi suratul Fatihah. Cuba sebut balik sama-sama insya-Allah. Apa nama lain bagi suratul Fatihah? Suratul Hamd. Suratul Dengar Hamd ni, apa nama surahnya? Ummul Kitab. Just fikir lah, dia gelar adik-adik kita je, tak ada masalah. Apa nama lain? As-Sab'ul Mathani. Apa nama lain? As-Sab'ul Mathani. Apa nama lain bagi surah Fatihah? Surah Wafiyah. Wafiyah. Surah Kafiyah. Ya, sebab tu saya pernah kadang-kadang saja-saja buat mula program, tuan-tuan, jom kita baca surah Kafiyah. Oh Ustaz, kami ni ya Allah bukan Al-Hafiz Ustaz. Jadi saya kata jom kita baca surah Wafiyah. Allah Ustaz, ya. Jom baca surah As-Sab'ul Mathani. Ya Allah. So saya kata apa yang mudah? Yang mudah dia kata Fatihah. Jomlah baca Fatihah. Ya, baik. Saya belum sampai lagi apa yang saya nak pada pagi ni. Okey, apa nama lainnya? Asy-Syifa. Surah yang dinamakan Asy-Syifa. Lagi? Surah Nur.
Suratul Asas tak sampai lagi pada apa yang saya nak cerita ni. Pengecualian. Actually yang tu siapa Mathani? Mathani sebab Mathani dibagi sama ada dua. Sebab dua bermaksud satu untuk Allah, satu untuk hamba. Istisna bermaksud pengecualian, maknanya tidak ada surah melainkan ini yang sangat istimewa. Ada lagi satu, tolong saya. Fatihatul Kitab. Lagi. Kan dapatnya ni saya berhenti tak nak tanya lah. Ya. Al-Quran dan Al-Quran. Baik. Nama lainnya adalah Suratus Salah. Nama surah Fatihah ni yang lain adalah surah As-Salah. Salat. Siapa yang bagi nama? Allah bagi nama, sebab tadi saya katakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberitahu qasamtus salata. Qasamtus salata bainal itsnain. Aku bagikan as-salat antara dua. Apa solat? Surah Fatihah. Jadi nama lain bagi surah Al-Fatihah adalah as-salat. Surah as-salat. Ma makna as-salat? Apa makna salat? As-salat bermakna doa. As-su'al. Salat bermakna as-salatu lughatan ad-du'a. Okey, nampak ya? So surah Al-Fatihah itu namanya surah As-Salat, maknanya surah ad-du'a. So kalau kita baca daripada awal sampai 7 ayat, kita mendapati di sinilah namanya inti surah itu. Intipati surah itu pada ayat ini, pada ayat ihdinas siratal mustaqim, sebab dia adalah doa. Dia adalah soal, dia adalah permintaan daripada kita. Maka pada ketika itu solat, dan kita mendapati juga dalam solat yang kita buat, solat subuh tadi contoh, Zuhur. Apa makna solat? Doa. Baik, dalam seluruh solat yang kita bangun daripada Allahu Akbar, semua perbuatan itu, maka itu namanya solat. Baik, dalam keseluruhan solat itu, manakah yang jadi doa yang sebenar-benar doa? Maknanya takbir is takbir, qiyam is qiyam, rukuk is rukuk. Tak ada pun di sana jadi doa. So kat mana dikatakan doa itu? Dalam surah Al-Fatihah. So dalam surah Al-Fatihah itu, jom kita zoomkan lagi kat mana? Pada ayat ini. So kita sedang bercakap seolah-olah inilah poin yang paling penting untuk kita faham, dan poin penting inilah sebenarnya dengan sebabnya lah Allah menurunkan keseluruhan Al-Quran sebagai menjawab permintaan hamba yang minta ditunjuk. Maka Quran datang hudan lil muttaqin. Nanti sebab tu saya katakan nanti insya-Allah bila kita bermula dengan surah Al-Baqarah, di sana sebenarnya surah Al-Baqarah untuk menjelaskan apakah maksud yang kita minta tentang hidayah yang kita pohon pada Allah Subhanahu wa taala. Satu surah itu akan bercerita, dan kemudian satu Quran akan bercerita sebenarnya menjawab kalimah ni je. Nak menjawab yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, datang Al-Quran Al-Karim itu. Jadi betapa besarnya ayat ini perlu kita faham dengan mendalam, supaya apa yang kita katakan bahawa sebab Al-Quran kata Ibrahim khawas, hanya akan mula berkesan dalam hati, hanya akan memberi sesuatu yang melembutkan hati, sesuatu yang menghidupkan hati, hanya apabila dibacanya dalam keadaan tadabbur. Maknanya kita baca, ada penghayatan di dalam bacaan tersebut, dan penghayatan bermula dengan kita faham, dan faham itu melalui tafsir.
Jadi sebab itu tak dapat lari tadabbur dengan tafsir. Maknanya bila kita belajar tentang tafsir Al-Quran seperti mana dikupas oleh para ulama muktabar. Apa yang saya buat, apa yang Zurambi suka cakap-cakap kali ini adalah saya himpunkan apa para ulama muktabar buat dalam perbahasan mereka tentang ayat-ayat ini. Ya, saya cuma hanya duduk kat sini, cuba menyusun dan mengatur supaya tuan-tuan boleh duduk dalam keadaan selesa dan saya buat kerja untuk tuan-tuan. Saya cuba sampaikan. Bukan Zurambi yang menafsirkan, itu tolong kena betulkan. Ya, sebab saya tidak layak untuk menafsirkan. Jauh lagi ya. Sampai ke langit ke satu itu tak sampai lagi layak kelayakan untuk menafsir ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi, masya Allah saya sangat takut ya, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah menyebutkan min ashratis sa'ah, daripada tanda-tanda berlakunya kiamat itu adalah apabila ayat tamisal ilma, bila ilmu itu diambil min al-asagir, daripada orang-orang kecil. Jadi rupanya ilmu ni ada al-akabir, ada al-asagir. Ilmu ni yang kita duk bincang-bincang ni ada al-akabir. Siapa itu al-akabir? Ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar. Ada al-asagir, namanya orang so-called ulama juga, so-called ustaz juga, so-called baru nak start juga. Kita apabila kita bercakap menggunakan perkataan ulama-ulama kibar, maknanya alhamdulillah kita tidak menjadikan asyratus sa'ah. Tapi kalau kita melupakan semua perkataan ulama, apatah lagi kalau kita mengecil-kecilkan perkataan ulama dan kemudian kita sebut seolah-olah perkataan kita lebih baik, maka pada ketika itu apa yang sedang kita buat? Sebenarnya kita sedang melengkapkan asyratus sa'ah, syarat-syarat hari kiamat. Tak naklah, saya tak nak. Sebab kita semua orang yang buat kelas yang ramai. Dan apa kelas ni? Oh, nak menyempurnakan alamat kiamat. Apa menyempurnakan alamat kiamat? Ilmu tersebut diambil daripada al-asagir, kata Nabi SAW. Jadi sebab itu bila kita cerita-cerita ni, Masya Allah, kita berpandu silibus kita dan teks kita pada tafsir Jalalain. Dan apa yang kita bincangkan itu adalah sesuatu yang kita petik daripada tafsir-tafsir yang lain, ya. Supaya terutamanya surah Al-Fatihah ini, sebab kita baca je selalu, alangkah elok kalau kita perdalamkan dengan cara yang lebih mendalam. Baik, semua yang saya kasih sekalian, di mana tadi? Di mana tadi? Pada ayat. Okay. So insyaAllah apa yang kita bakal bincangkan adalah bila kalimah, kalimah as-salat. Ingat, salat makna doa. As-salat lughatan ad-doa. Salat itu maknanya adalah doa. Dan di sinilah ayat doa tersebut. Dan kita akan bincang insyaAllah yang pertama sekali daripada 3 ayat, actually 2 ayat, kemudian pecah lagi jadi 3. Kita akan dapati bahawa adanya kalimah ihdina. Okey, itu kita akan bincangkan secara khusus insya-Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan hidayahkanlah kami? Ya, kalau kita tak nak terjemahkan lagi secara penuh kepada bahasa Melayu, maka ihdina bermaksud hidayahkanlah kami. Maka kita akan berbincang soal perkara yang paling penting, namanya adalah memahami soal hidayah. Itu pertama sekali. Sebab kita minta, ya Allah, Engkau hidayahkanlah kami. So apa itu hidayah itu? Apakah ciri-ciri dan juzuk-juzuk hidayah tersebut? Ini kita sama-sama akan bincang dalam perbincangan kita insyaAllah. Kalau tak habis hari ini pun, kita akan sambung lagi insyaAllah. Seperti mungkin ada rakan-rakan baru yang bersama-sama. Bincang kita ni santai je pun sebenarnya, ya, sembang-sembang adik-beradik, ya, rehat-rehat, ya. Jadi kalau rasa ngantuk pun boleh tidur, ya. Jadi lepas tu dah rasa lega sikit bangunlah, kan, insyaAllah, ya. Sebab lebih selesa kalau nak tidur di rumah sebenarnya. Tapi tak apa, duduk dalam majlis ilmu, tidur dapat pahala juga, ya, dapat pahala. Jadi jangan kacau orang kata orang sedang beribadat tu, ya. Dia sedang beribadat. Okey, tak apalah, dia sedang cakap je. Jadi supaya bukan apa, saya kadang-kadang kita rasa perbahasan ni serius sangat. Tetapi rupanya akhirnya bila kita dah anggap dia serius, akhirnya dia rasa kita punya apa? Kita punya dalaman itu rasa macam berat, dan akhirnya Masya Allah dia jadi susah untuk masuk dalam diri kita. Jadi sebab itu saya suka sangat
Sebab itulah kalau kita tengok adab Nabi SAW, bila sebelum Nabi menceritakan tentang duduk dalam majlis ilmu, Nabi dah ceritakan tentang sifat-sifat yang tadi contoh saya katakan, ya. Barang siapa rasa nak mudahkan urusan orang Islam, barang siapa nak tolong orang Islam, barang itu dulu Nabi cerita. Barulah Nabi kata barang siapa yang masuk dalam majlis ilmu. Maknanya sebenarnya orang yang nak masuk dalam majlis ilmu dan ilmu tersebut masuk dalam diri, hatinya ada beberapa sifat luaran yang dia kena ada dulu. Ada rasa nak tolong orang, ada rasa nak ringankan beban orang, ada rasa nak tutup aib orang. Sebab inilah tujuan kita belajar, supaya nanti masya-Allah dia duduk bergerak dalam satu sistem. Oh, saya nak, kata Nabi, man satara musliman satarahu Allahu lahu. Barang siapa nak rasa menutup keaiban saudaranya, sebelum masuk kelas lagi dah kita rasa nak menutup keaiban. So dalam kelas takkan kita nak buka keaiban. Saya takkan nak membuka, sepatutnya saya takkan membuka keaiban, sebab sebelum masuk lagi Nabi telah ajar man satara musliman satarahu Allahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa ada nak rasa tutup keaiban seorang saudaranya, maka Allah akan menutupkan keaibannya di hari kiamat. Kan? Kita tak nak keaiban kita yang kita tutup dibuka oleh Allah di hari kiamat dan di dunia, masya-Allah. Okey, kita tak nak juga apa lagi? Kita nak menolong, memudahkan, ya. Wa may yassara, kata Nabi, barang siapa memudahkan. Baik. Jadi semua yang saya katakan perkara tersebut kita perlu baik. Lepas tu kita akan masuk, ya. Baik, saya masuk ke sekarang. Ihdinas sirata, yang pertama kita akan lihat tentang kalimah hidayah. Yang kemudian yang kedua, as-sirata al-mustaqim. Apakah yang dimaksudkan dengan as-sirata al-mustaqimah? Okey. Baik. Kalimah ihdina, boleh kita masuk, kan? Kita boleh bincang insya-Allah. Kalimah ihdina daripada kalimah hada. Ha dal ya yang tak ada titik. Hada. Ya, daripada situlah kalimah yang kita gunakan, kalimah ihdina. Hada yahdi hidayatan fahuwa hadin wa dzaka maddu ihdi. So ihdi adalah fi'il amar. So fi'il perintah. Fi'il adalah perintah, perbuatan perintah. Maknanya kita sedang membuat perbuatan perintah. Ihdi, tunjukilah, na, kami. Siapa yang kena tunjuk? Na. Siapa na? Kami. So ihdi adalah fi'il amar, na adalah kami yang kena tunjuk tersebut. Siapa yang menunjuknya? Dalam ayat ini tak diceritakan. Tetapi Masya Allah, tolong relate dengan ayat yang sebelum tu, ayat yang sebelum tu, ayat yang sebelum itu, sebab sangat perfect dan konkret. Bermula dengan pujian bagi Allah, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang menguasai hari pembalasan, dan kemudian kita telah menyatakan iqrar, hanya kepada Engkau ya Allah kami abdikan diri, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Itu kita bincangkan. Dan setelah lengkap semua penyataan tersebut, maka sekarang kalimah ihdi fi'il amar, maknanya perintah, dan perintah bila disebut kepada Allah bermaksud permohonan, doa. Ihdi, nah kami. As-sirata, apa maksud sirata? Jalan al-mustaqimah, yang lurus, ya. Mustaqimah, jalan yang lurus. Maknanya as-sirata jadi maf'ul thani. Sabarlah, kalau tiba-tiba kita ada buat reference buat i'rab sikit, maka na adalah maf'ul yang pertama, sirata adalah maf'ul yang kedua. Maknanya tunjukilah kami, dan kami itu ialah jalan yang kemudian al-mustaqimah sifat bagi jalan itu. Mustaqim itu adalah sifat bagi jalan itu. Jalan itu sifatnya apa? Lurus. Okey, itu dari segi ayat tersebut. Okey, mungkin jom kita mula dengan hada. Mana haji yang biasa bagi saya pensel? Tak ada ini, Masya Allah. Saya nampak ini.
Tak ada? Boleh lah, okey. Okey, saya yang sini tak pakai skrip ni. Okey, so sini saja. Saya punya frame sini kan. Orang luar boleh nampak. Boleh nampak ke? Ni bukan saya ni. Okey so yang ni orang tak nampak. So macam biasa, ingat mulakan sesuatu dengan jadikan kita punya prinsip dalam hidup, tak memulakan sesuatu melainkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tak cantik sebab pen tak berapa elok Tunggu kau, please semua orang tak tahan buat dan ini goyang. Baik, hidayah. So yang kita cuba nak bincangkan insya-Allah adalah kalimah hidayah. Hidayah masuk. Taklah. Hidayah tak ada masalah. Daripada kalimah hada yang kita katakan dari kalimah hada Baik. Inilah yang kita cuba bincangkan insya-Allah. Dengan beberapa perbincangan berdasarkan kepada apa yang saya katakan tadi, kita ambil daripada yang sepatutnya daripada mereka-mereka yang telah membahaskannya untuk kita. Baik. Bila kita sebut ihdina, ihdina, tunjukilah kami ya Allah. Siapa kami ini? Hamba-Mu ya Allah. Dan kita telah menyebut ya Allah, kami memohon pertolongan. Apa maksud pertolongan dulu semua yang saya kasih? Apa maksud pertolongan dahulu? Apa maksud pertolongan dahulu? Hakikat. Dia adalah hakikat syariat. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Tanya semua, please Tengok orang kata ustaz nak ceramah je lah, mengajar je lah. Dia nak tanya pula. Dah, saja je tuan-tuan semua yang saya kasihan. Macam saya katalah sebab bila kita mendengar, dia adalah input. Bila kita telah melakukan input proses, bila kita ditanya dan kita cuba menjawab, kita sedang buat output. Input dan output barulah kita punya fungsi, kita menggunakan keseluruhan fungsi minda kita insya-Allah. Kalau kita duduk sejam ni dengar saja, masya-Allah, dia akan input. Kemudian masya-Allah bila kita tak tanya, dia tidak output. Kadang-kadang kita nak kena cari dalam file-file yang banyak dalam minda kita tu. Maka sebab tu saja tanya je. Jangan kecil hati dah. Nak jawab pun tak apa, tak jawab pun tak apa sebenarnya. Tapi kalau tak jawab tu kesian buat saya kan. So jawab je lah. Okey. Apa maksudnya kita kata minta tolong? Minta upaya untuk melakukan ketaatan dan kekuatan, berikan kekuatan untuk tinggalkan maksiat. Untuk Wasilah untuk capai kepada empat sifat hamba. Okey, sebab kita lebih selesa menterjemahkan na'budu dengan abdi supaya jangan kita tertangkap bahawa dia hanya merujuk kepada ritual. Sembah dalam konteks pemahaman kita adalah bermasa, ada ritualnya, sedangkan hamba tak lari daripada itu. Semua refer pada persoalan yang sebelum daripada ini. Baik, okey. Semua itu ya Allah, kami dah mula sekarang. Kami sekarang mula ya Allah. Minta tolong pertama dengan Engkau pada doa ini. Untuk kami dapat melaksanakan keseluruhan fungsi abdi hamba tersebut, kami mula dengan doa ini. Apa doa dia? Ya Allah, hidayahkanlah kami ya Allah. Merasai seolah-olah kita sedang menarik dan meminta pada Allah aura. Istilahnya, jangan ada pula aura atau dah. Nak supaya kita rasakan bahawa dalam keadaan kita minta dan telah faham bahawa hanya pada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri, dan sesungguhnya kami tak dapat melaksanakan sifat pengabdian tersebut tanpa Engkau menolong kami ya Allah. Sekarang hidayahkan kami ya Allah. Hidayahkan kami ya Allah, seolah melimpahkan kepada kami hidayah. Okey. Jadi kita tengok terlebih dahulu beberapa perbincangan tentang hidayah. Okey, kita tengok beberapa perbincangan tentang hidayah. Saya rasa berbesar hati
baru ni buat kuliah subuh di Masjid Negeri. Tapi bukan baru ni Masya Allah tak jadi. Sebab kebetulan lambat balik daripada Johor, flight ada perjalanan tu ada masalah sedikit. Ini pun sebenarnya hari ini boleh hadam juga ni sebab kebetulan ke airport tadi pukul 4 baru sampai actually. Jadi dah nak call Ustaz Hero dah malam tadi ni. Tapi terbayang sahabat-sahabatku yang ku sayangi kat sini kan, Masya Allah. Tak apalah. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Sebab siapa lagi nak doa kita nanti hari akhirat nanti? Siapa nak tolong saya lagi kalau bukan sahabat-sahabat yang ada di sini kan? Masya Allah ya. Jadi satu kuliah subuh tu just cerita je ya. Kalau kuliah yang formal tak cerita. Ni kuliah dah biasa, dah selalu ceramah kan. Tempat yang biasa kita. So saya buka kuliah subuh saya sebab kuliah subuh kita insya-Allah menggunakan kitab Azkar Imam Nawawi. So masih lagi mukadimah jugalah. Haji masih lagi mukadimah haji. Dah berapa bulan haji masih mukadimah. Okey. Jadi bila saya buka introduction tu, rupanya ada satu buku atas tu ya, yang ditulis oleh Mufti Shalih Bersama Dr. Zulkifli Al-Bakri. So sambil saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya tarik buku tersebut ya. Warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin. So sambil itu saya boleh tengok buku tu ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan masya-Allah ya. Satu, saya rasa Dr. Zul ni seorang yang memang sangat baik lah. Ya, akhlaknya Masya Allah ya. Akhlaknya Masya Allah. Akhlaknya Masya Allah. Saya ingat lagi masa menunaikan haji yang tahun sudah ya, ketika beratur untuk balik ke Malaysia, tengah-tengah ramai jamaah yang beratur tu, beliau yang dia boleh dapat, saya kira takkan dia tak dapat. Tabung haji itu dia adalah merupakan apa? Nasihat tabung haji. Tetapi dia beratur. Masya Allah, saya nasib baik, nasib buat baik. Sebab apa? Sebab saya punya flight bertukar. Kalau tidak, memanglah yang bawa tu dibagilah kelas yang kononnya kan, dibagilah business class. Nasib pun baik, kalau tidak Masya Allah tiba-tiba Zoramli duduk business class. Dan sebab apa? Sebab dia merasakan bahawa dia nak jadi tetamu Allah. Tak perlu menjadi tetamu sesiapa yang ada di muka sana. Masya Allah, bendanya sikit saja, tetapi akhlak contohlah. Ini just cerita je, Masya Allah ya. Kalau ramai ulama-ulama kita berakhlak macam ni, Masya Allah, saya rasa kita senang nak belajar kan. Jadi sedang saya nak buku, sangat terkejut. Ya, dan saya rasa baiknya beliau ya, dia menyebut satu tulisan sahabatku yang bernama Zoramli. Masya Allah, pagi itu baru saya tahu Masya Allah dia telah menyebut satu perkataan. Tapi Zoramli jangan pasal, please. You adalah Zoramli ya. You tak ada apa-apa, jangan pasal oh ni sahabat you pasal you pandai. No. Itu hanya orang kata akhlak dan adab orang. Kadang-kadang kita ni lupa diri kan. Orang kata orang kaya kata ni sahabat, kita rasa kita kaya dah. No, besi tetap besi, emas tetap emas. Itu saya sedar. Dan kemudian yang saya nak cerita ni panjang tu kenapa? Sebab dia memetik dalam bukunya Fiqhul Hijrah. Kitabnya adalah Fiqhul Hijrah. Fiqh hijrah maknanya fiqh tentang hijrah, maknanya ataupun kajian mendalam tentang hijrah. Dan pada introduction dia kata dia mengambil saya punya satu tulisan yang menceritakan tentang hidayah. So Masya Allah, saya rasa macam orang kata bangga, sambil bangga kan, dalam Islam tak boleh bangga, tapi rasa macam Masya Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ingat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, istighfar ni kena jaga. Ni cerita je. Ya, kalau tempat tak ada ceramah tak ada ceritanya ni kan. Kamu orang macam-macam tanggapan kan. Tapi sebab kita dah jumpa sekarang ni, kita boleh cakap tu maknanya macam kita cakap, kita faham lah apa kita cerita tu, insya-Allah. Baik. Dan yang tu yang saya nak cerita. Yang saya nak cerita, yang apa yang Dr. Zul ambil daripada sebagai orang kata dia introduction dia itu daripada tulisan saya tersebut, maka saya nak ambil hak tu
yang kita ceritakan sebagai introduction kita tentang berkenalan dengan apa erti hidayah yang kita minta selalu di dalam kalimah ihdinas siratal mustaqim. Boleh begitu ya? Baik. Semua yang saya kasih sekalian, okey. Kita tengok belakang saya, hidayah ya. Ihdina hidayah kami, hidayahkanlah kami. Maka hidayah itu secara umum ya, menurut sebahagian daripada mufassir, hidayah. Sebab kita tahu bahawa dalam konteks hidayah, setelah kita faham semua ayat yang sebelum daripada itu, maka kita semua faham. Apa yang kita faham? Bahawa hidayah itu adalah daripada siapa? Hanya daripada Allah. Itu dah kita kena faham. Apabila kita sama-sama, apabila kita telah memahami ayat-ayat sebelumnya, kita tahu hanya Allah lah yang disebut sebagai Al-Hadi. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebagai Al-Hadi, yang memberi hidayah hanya pada Allah. Dan kepada kita lah hidayah tersebut kita perlukan ya. Jadi petunjuk itu, guidance itu hanya Allah yang guide seseorang. Dan kita ini perlukan hidayah dan tidak ada. Please. Sebab itulah kalimah siratal ladzi itu tak letak sebelum tu. Dia letak selepas itu. Maknanya nak bagi tahu bahawa siratal ladzi, kita tengok dulu secara umum. Siratal ladzi adalah jalan an'amta alaihim. Mana an'amta alaihim? Orang yang kau beri nikmat. Ini belum kita bincang lagi. Tak apa, kita cerita dulu supaya kita nampak struktur ayat tu. Mana an'amta alaihim? Siapa orang kau beri nikmat? Man haula'i alladziina an'ama Allah alaihim. Siapakah mereka itu? Okeylah, alhamdulillah, belum lagi kita syarahkan. It's okay. Tak apa, belum lagi tak apa. Orang yang diberi nikmat. Allah menggunakan kalimah nikmat. Siapa orang mendapat nikmat? Haula'i alladziina an'ama Allah bil hid wa wal ghafur wa ghafur wa ananda krishnani. Dia orang dapat nikmat tu. Jealous kan? Tetapi bukan mereka. Okey, siapa mereka itu? Dalam surah mereka tak tahu, itu tak tahu. Sebab kita akan masuk pada surah itu cara lebih mendalam. Tetapi saya nak cerita struktur hidayah ini, dan hanya Allah yang tadi kita dah kukuh pasakkan Allah itu yang macam mana, Allah itu yang macam mana, dan kita declarekan tentang Allah tersebut, dan kita telah mengaku pada Allah Subhanahu wa ta'ala clear sekarang kita minta. Tetapi di belakang tu ada kalimah an'amta alaihim. An'amta alaihim adalah 4 golongan. Tak payah itu tak apa, sebab nanti kita akan cara lebih dalam. Tetapi supaya nak fahamkan struktur, siapa dia an'amta alaihim? Orang itu adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ringkas. Maka 4 golongan itu adalah nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Nabi-nabi lah orang yang diberi nikmat. Nabi lah orang yang diberi nikmat. Nabi lah orang, golongan siddiqin lah orang yang diberi nikmat. Syuhada lah yang diberi nikmat. Salihin lah yang diberi nikmat. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan semereka sebaik-baik kamu jadikan rafiq, orang yang kamu rapat. Apa tujuan rapat? Menunjuk jalan. Apa tujuan rapat? Menunjuk jalan. Nampak tak? Kita dapati supaya jangan confuse. Maknanya setelah kita jelas bahawa hidayah itu hanya diberi oleh Allah, yang bawah ini sifatnya adalah rafiq, bukan memberi, membantu, tolong. Sebab tu Nabi, di sana ada Nabi memberikan, tetapi Nabi tidak boleh beri hidayah. Sebab tu jelas. Sebab tu ayat tu tak letak kat atas, tetapi letak kat bawah. Letak kat bawah bermaksud hidayah ini adalah siapa yang kita telah bincangkan sebelum. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah.
Hatta Nabi yang Allah sayang itu pun tidak boleh memberi hidayah. Hatta Nabi tidak boleh memberi hidayah kepada sesiapa pun. Nabi tidak boleh memberi hidayah. Sebab yang Al-Hadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Jadi sebab itu clear. Struktur ayat itu bagus. Bila nak sebut ihdinas siratal mustaqim, ayat sebelum itu hanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian di bawah tu, oh nanti bagaimana ya jalan tersebut, barulah Allah kata ada orang yang boleh kamu jadikan teman dan rujukan untuk rujuk pada Allah, tetapi yang memberi petunjuk tetap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena clear. Baik. Dalam kalimah ihdina ini ataupun hidayah ini, pertama sekali kita meyakini bahawa hanya Allah tempat kita memohon hidayah. Kena rasa macam tu. Kena datangkan rasa bahawa hanya Allah lah. Dan Allah itu, saya sebut walaupun berulang kali, Allah itu Allah yang mentadbir sekalian alam, Allah yang mentadbir sekalian alam, Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah yang kita akan temui nanti di hari kiamat sebab Dia merupakan pemilik pada hari kiamat. Allah itu yang kita nyatakan untuk kita abdikan diri. Allah itulah yang kita memohonkan pertolongan, dan itulah Allah yang akan berikan pada kita hidayah. Maka lantas kita yang mendapat hidayah, kita ni orang yang memohon hidayah. Justru semua yang saya katakan tadi, maka kerana itu dikatakan bahawa hidayah untuk sampai kepada siratal mustaqim, maka hidayah itu terbahagi pada dua. Al-hidayatu hidayatan, al-hidayatu hidayatani. Hidayah itu terbahagi pada dua. Ini saya nak ambil daripada apa yang saya tulis, yang kebetulan Masya Allah Sahibus Samahah dikata tulisan sahabatku. Maka hidayah terbagi pada dua. Maka hidayah yang pertama, hidayah yang pertama, yang ini yang kita minta dan kita minta, ya. Sebab hidayah ini datang daripada Allah, dan setiap hidayah itu akan membawa kita kepada maf'ul tadi. Apa maf'ul? Aku dan jalan yang lurus. Setiap hidayah itu daripada Allah dan akan kena padaku hidayah tersebut, dan kena padaku di atas jalan yang lurus. Okey. Terbagi pada berapa hidayah tadi? Alhamdulillah. Mantap jawapan tu kan? Macam tu mustahil kan? Mantap, tak ada confuse kan? Baik, hidayah yang pertama, nama hidayah itu adalah hidayah. Hidayah itu? Mana? Hidayah itu? Belum cakap lagi. Nanti saya berkejut tu, Masya Allah ya. Saya mau cakap dua dah, alhamdulillah kita dapat dua ya. Baik. Hidayah yang pertama, ya, namanya adalah hidayah intibah. Intibah. Intibah itu. Hidayah intibah. Intibahatun, intabih. Baik. Hidayah yang kedua, hidayah yang disebut sebagai hidayah istiqamah. Ini biasa kita dengar kan? Hidayah yang kedua, hidayah istiqamah. So al-hidayah itu hidayatan sebagai permulaan, sebagai introduction daripada banyak perbincangan. Maka saya cuba simplifikan, mudahkan dalam kita punya alur perbincangan kita. Adalah hidayah itu terbagi pada dua, ya. Yang pertama disebut sebagai hidayah intibah, yang kedua hidayah istiqamah.
Dan kedua-dua hidayah inilah permulaan yang patut kita faham tentang maksud tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Hidayahkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Baik, apa itu hidayah intibah? Hidayah intibah adalah daripada kalimat intibah. Intabaha yantabihu intibahan, muntabihun muntabahun, intabih la tantabih, muntabahun muntabahun, intabaha yantabihu intibahan, muntabihun muntabahun, intabih la tantabih, muntabahun muntabahun. Tak ada kalau ngajar tadi tak disebut kan. Sebut dalam intibah tak yang aku ya sangat kan. Yang bermaksud bahawa yang kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa kita supaya kita faham, hidayah yang membangunkan. Ada satu hidayah daripada Allah yang nama hidayah itu adalah intibahatun, hidayah yang membangunkan, hidayah yang mengejutkan, hidayah yang menjagakan. Ini hidayah yang paling awal. Siapakah hadi? Siapakah al-hadi untuk ini? Siapakah yang menjagakan? Allah. Siapakah yang menjagakan? Huwa Allah. Allah yang tadi. Bila sebut Allah saja, tolong datangkan terus dalam minda kita benda yang kita telah faham tentang hidayah tersebut, supaya Masya Allah saat kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahawa hidayah yang dimaksudkan itu adalah salah satunya adalah hidayah ini, yakni hidayah yang menjagakan, hidayah yang membangunkan, hidayah yang membangkitkan. Saya suka juga apa yang dikatakan oleh oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali berkata, An-nasu niyamun. Kata Sayyidina Ali dalam kata-katanya yang agak terkenal, An-nasu niyamun. Manusia itu tidur. An-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Idza matu, apabila mereka mati, fantabahu, baru mereka jaga. Manusia ini tidur bila mereka